539 acara merentas 22 jenis sukan. Tokyo 2020 akan meneruskan magisnya dengan kehadiran Tamasya Paralimpik bermula 24 Ogos hingga 5 September ini. 22 atlet orang kelainan upaya akan menggalas misi meletakkan negara di mata dunia. Demi lencana di dada, demi Malaysia. Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Di sini terletaknya Gimnasium 2 yang menempatkan pusat latihan atlet badminton para kebangsaan menjelang Sukan Paralimpik nanti. Chia Lek Hao antara pemain perseorangan yang akan berjuang merebut pingat Tamasya para terbesar dunia itu. Berusia 33 tahun, Lek Hao bakal bertanding dalam kategori Standing Upper 5, kategori khas untuk kekurangan upaya bahagian atas tubuh badan. Dilahirkan dengan bahu kanan yang lebih lemah berbanding bahu kiri, kekurangan ini tidak sedikit pun menghalang minatnya terhadap sukan badminton yang disemai sejak usia muda lagi. Sukan badminton ini adalah hobi saya pada masa sekolah rendah. Saya pun bermain dengan rakan-rakan sekelas saya. Dari situlah nampak sedikit bakat ibu bapa saya, nampak saya ada sedikit bakat di sukan ini. Jadi mereka pun hantar saya ke latihan, berlatih dengan jurulatih yang profesional lah. Jadi dari situlah saya terlibat sampai sekarang. Lek Hao kini dilatih legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Hubungan profesional ini terjalin sejak 3 tahun lalu. Lek Hao sebelum ini lebih kerap bermain dalam kejohanan badminton normal. Namun, perkenalannya kepada kategori para memberi ruang baharu buat Lek Hao. Seorang doktor yang classified para badminton, so doktor kata boleh cuba main, mungkin you punya ada di borderline dan boleh mewakili di para badminton. Jadi saya pun cuba dari situlah umur 15 sampai sekarang dah 18 tahun dah saya main para badminton. Pengalaman Rashid dalam sukan badminton memberi dimensi berbeza kepada latihan Lek Hao. Rashid yang juga pemenang pingat gangsa acara perseorangan Sukan Olimpik Atlanta 1996 tahu apa diperlukan anak didiknya. Kedua jagoan ini disatukan menerusi penolong Rashid, Nova Armada yang juga bekas jurulatih Lek Hao. Dia berhubung balik dengan Cik Lek Hao ni dan Cik Lek Hao minta tolong dia kalau boleh join kelab untuk training sekali. Daripada situ timbul, lepas tu bila dia dah join dekat kelab pemain-pemain yang normal kan. So kat situ dia dapat sesuaikan diri, dapat naikkan balik dia punya prestasi apa semua. Dia jadi lebih yakin lah, jadi lebih yakin dan dia minta saya untuk jaga dia lah. Supaya untuk jaga dia untuk persiapan sukan Paralimpik ni. Sejak dilatih Rashid, Lek Hao berjaya meningkatkan mutu persembahannya dan memenangi beberapa kejohanan antarabangsa. Ini termasuk kejohanan para badminton antarabangsa Sepanyol bulan Mei lalu yang memberi tiket Paralimpik Tokyo buat Lek Hao. Buat pertama kali, badminton akan dipertandingkan dan ia cabaran baharu buat pemain ranking nombor 2 dunia ini. Tunjuk ajar Rashid azimat paling berharga buat Lek Hao. Saya tak nak bezakan dia dengan pemain-pemain normal yang lain. Saya anggap dia normal seperti biasa. So dekat situ lagi senang saya nak ajar dia. Dia pun boleh sesuaikan diri.
So dia main dengan pemain-pemain normal, dia pun tak kekok. Itu saya tak nak ada jurang kat situ kan. Saya nak semua sama je. So jadi pemain-pemain normal tu pun boleh berlatih dengan dia. Dia pun boleh sesuaikan diri. So kalau macam sekarang ni memang tak ada masalah nak melatih dia. Dalam para badminton saya cakap memang banyak perkembangan. Dari first saya join umur 15 sampai sekarang, nampaklah MSN pun sangat support sukan para badminton juga. Untuk para atlet juga, mereka dah sangat lebih fokus sudahlah dari situ. Kalau kita tanya supporter atau orang-orang yang tak begitu minat sukan tu, mereka pun tahu apa itu para Olimpik tu, para sukan tu, semua mereka pun sudah tahulah benda ni. Pencetus kebangkitan dan perkembangan sukan Paralimpik tempatan bermula di sini, di Tamasya Paralimpik Rio 2016. Antara atlet yang mencuri tumpuan atas kejayaan meraih emas dan memecahkan rekod Paralimpik ialah pelari pecut para kebangsaan Rizwan Puzi. Kejayaannya ini memahat nama Rizwan sebagai seorang atlet tempatan bertaraf dunia. Sejak 3 bulan lalu, Kompleks Majlis Sukan Negara ini menjadi rumah kepada Rizwan dan rakan atlet lain. Mereka ditempatkan di dalam gelembung latihan berasaskan kuarantin sebagai usaha mengekang penularan wabak COVID-19 dalam kalangan atlet dan staf sokongan menjelang Tokyo 2020. Rizwan sendiri setiap petang akan turun menjalani latihan di trek balapan MSN. Mengekalkan kecemerlangan pingat emas yang dimenangi 5 tahun lalu tidak sama seperti misi merangkulnya buat kali pertama. Selain itu, ketidaktentuan serta kekurangan penganjuran kejohanan kompetitif memberi cabaran berganda di musim pandemik ini. 2 tahun tak pergi pertandingan luar negara, kita pun belum tahu lagi pencabar dia macam mana. Kelemahan dia start. Dia CP, so selalu kelemahan dia start. So saya betulkan acceleration run saja. Last finishing 30, kekuatan dia finishing 30 meter. Itu kekuatan dia. So nak betulkan dia acceleration dari blok. Sebulan lagi saya nak betulkan sikit lah. Kalau blok tu dia keluar pantas, insyaAllah dia boleh balik dengan medal lah. Rekod peribadi pecutan Rizwan turut diambil secara berkala bagi melihat tahap kemampuan semasanya. Disahkan doktor sebagai penghidap cerebral palsy sejak usia 1 tahun, itu bukan penghalang bagi Rizwan menggalas amanah mengharumkan nama negara. Latihan demi latihan dilaluinya bagi menjayakan misi mempertahankan emas 100 meter kategori T36 di Tokyo nanti. Kita ni baiklah. Itu nak ambil ekor. Nak ambil ekor tu ikut tu Persiapan sekarang ni minggu ke-5 terakhir. Sekarang saya proses dalam fasa pertandingan competition pace. So hari ini saya buat satu ujian masa di mana dia buat terbaiklah masa terbaik PB. So ada sebulan lagi saya akan betulkan dia start dan kelemahan dia lah. So harap dia akan balik dengan medal lah, tu saja. Kejayaan Rizwan merangkul emas Rio 2016 5 tahun lalu bukti kemampuan anak jati Perlis berusia 33 tahun ini. Biarpun laluan penuh liku terpaksa dilaluinya menuju Tokyo 2020, sekarang bukan lagi masa untuk mengalah. Dengan baki seminggu sebelum tamasya bermula, bibit-bibit akhir ini memerlukan sepenuh tumpuan Rizwan. Tiada apa perlu ditakutinya. Bak kata Pidalan, membujur lalu, melintang patah. Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Saban pagi sejak latihan fasa akhir menuju Tamasya Paralimpik Tokyo 2020, ini rutin bagi atlet lontar peluru para kebangsaan Muhammad Ziyad Zulkifli mempersiapkan diri.
Ziad sudah lebih 12 tahun bergelar atlet kebangsaan. Dia bertanding dalam kategori F20, khusus bagi atlet yang mempunyai masalah pembelajaran. Bakat Ziad dalam sukan lontar peluru dikesan secara tanpa dirancang ketika dia menuntut di Sekolah Menengah Seri Tasik, Kuala Lumpur. Sebab kat dalam sekolah, saya tengok orang yang badan besar mesti main lontar peluru. Kenapa? Saya kata, masa tu badan saya sangat-sangat kurus. Kalau tinggi saya masa tu dah 181, 182, tapi berat badan saya 75. Saya sangat kurus lah, saya kurus kan. Tapi bila lontar peluru, saya tengok mesti badan yang orang besar-besar, badan besar, main lontar peluru. Saya cuba masuk bidang lontar peluru ni masa umur saya 15 tahun. Saya cuba baling, saya cuba lawan dengan badan-badan besar. So, tak lari jauh lah. Saya boleh kalahkan diorang kan. Saya cakap, oh, tak semestinya badan kecil tak boleh main kan. Masa tu mulalah jatuh cinta saya dekat lontar peluru ni. Muhammad Faizul Harun, jurulatih Ziad sejak tahun 2010. Hubungan lebih sedekat ini memudahkan komunikasi dua hala antara mereka. Apatah lagi dengan masalah pembelajaran dihadapi Ziad. Dahulu ketika baharu berkecimpung secara serius, Ziad dilihat Faizul mempunyai kekurangan daripada segi teknik lontaran. Tetapi keazaman serta keupayaan fizikal Ziad mengatasi segala. Satu, saya tengok daripada dia sizing dia adalah. Dalam rakyat Malaysia ni yang sizing macam dia tu tak ramai lah. Okay? Lepas tu, satu lagi daripada sudut dia punya kehendak dia. Okay? Dia macam dia nak buat. Okay? Dia suka. Bila macam atlet-atlet ID ni, dia ni bila dia suka sesuatu dan dia akan buat. Kemahuan Ziad ini yang memberikannya tenaga untuk menjalani latihan setiap hari tanpa jemu. Ditambah ilmu dan pengalaman yang dikongsi Faizul, tiada apa yang mustahil bagi atlet berusia 31 tahun ini. Ziad dikesan bakatnya dan diserap masuk ke dalam program MSN selepas bertanding di Kejohanan Paralimpik Remaja Asia di Tokyo pada 2009. Bila saya dapat serap, saya kata, misi saya pertama adalah best ni dapat pakai junior untuk mewakili negara. So, masa tu lah, semangat membakar untuk kita training lagi. Lepas tu dapat pakai jurimau, kita bertanding. Wah, itu satu benda yang awesome lah. Tak dapat nak digambarkan oleh kata-kata. Selepas diserap mewakili negara, Ziad tidak lagi menoleh ke belakang. Buktinya, persembahan memukau Ziad di Sukan Paralimpik Rio 2016. Meraih pingat emas dalam kategori F20, acara lontar peluru bukannya mudah dan ini diakuinya sendiri. Okey, nak ceritakan dia, kisah sebelum saya pergi ke Rio tu, 2016 tu, saya dah start training camp. Kami ada start training camp yang saya kata tu level neraka lah. Saya tak pernah rasa macam sangat penat. Setiap hari seminggu saya tak pernah rasa penat macam tu. So, first minggu pertama saya kata, wow, saya tak larat macam ni. Saya dah kata dengan coach saya nak balik. Masa tu saya dapat training camp dekat Jerman. Saya tak tahu training camp dia punya sistem tu lain macam. Dia kata, ini bukan taraf biasa ni. Kalau nak berjaya kena adab. Saya minggu pertama saya shaking. Tangan saya macam bergegar, otak saya dah tak boleh buat apa. Saya kata saya nak balik. Coach kata lawan sikit lah. Coach ni lembut sikit, dia boleh psycho sikit. Balik lawan sikit lah, sikit lawan. Minggu kedua, perubahan tu, dia macam muscle tu dah mula serasi dengan training. Wah, minggu 2 best, minggu 3 best, minggu keempat, wah, dia kata. Bila first result saya, daripada saya punya baling tu, saya tak pernah increase. First game saya balik 16-24. Saya ingat saya tu 16-24. Uish. Masa tu saya punya happy, saya tak tahu nak cakap. Oh, dengan berkat usaha yang tak pernah putus asa ni, dengan kita tempuh dengan kesesaan ni, kata, kita boleh increase kita punya jarak. Oh, masa tu saya punya tanam, saya punya apa dalam kepala otak saya tanam motivasi yang tinggi. Saya kata sampai ke Rio saya nak pecah rekod dunia. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
Bukan sekali, tetapi 2 kali rekod dunia dipecahkan Ziad di Brazil. Persembahannya itu membuka mata peminat sukan dunia tentang kemampuan anak Malaysia. Saya nak upgrade, saya nak pecah rekod dunia, saya nak pegang rekod dunia yang orang pertama yang pernah pecah tu, saya nak pecahkan rekod, saya nak pegang, biarkan jarak tu apa ni, jauh sikit lah, macam kita bagi ada fight kan. Daripada dulu dia macam meremehkan saya kan. Dia macam nak, oh Malaysia lah, tak apa, tak ada saingan lah. Bila saya datang prepare dengan tekad yang tinggi, saya pecah rekod dunia. Baru tahu kat Malaysia ni ada jaguh Paralimpik. Bila dah menang kat Rio tu, orang mula buka mata. Dan juga ibu bapa yang ada anak OKU pun dah tak malu dah. Saya kata macam satu perubahan untuk kami yang 3 orang menang pingat emas tu lah. Satu perubahan untuk ibu bapa gak lah sebenarnya. Diorang dah tak malu. Oh, anak dia mesti ada apa ni, boleh masuk mana-mana kan. Diorang dah tak simpan anak macam dulu lah. Tu satu perubahan yang saya rasa lah. Tapi yang saya dapat bawa balik tu ada satu keindahan lah bila dekat Rio tu. Keindahan yang bersulam tangisan kegembiraan. Pingat emas dan rekod lontaran sejauh 16.84 meter, bukti latihan dilalui Ziad tidak sia-sia. Hanya latihan berimpak tinggi secara konsisten mampu menzahirkan potensi seseorang atlet. Dalam situasi pandemik ini, atlet elit seperti pelari pecut para negara Rizwan Puzi menjadikan rejim ini sebagai kayu pengukur kebolehan selepas banyak kejohanan antarabangsa terpaksa dibatalkan. Dibantu jurulatih R. Jeganaden, prestasi Rizwan dipantau rapi menjelang Tamasya Tokyo 2020 nanti. Sikap Rizwan yang terbuka mendengar nasihat Jeganaden juga memudahkan sesi latihan. Dia tidak akan bantah apa jurulatih cakap. Itu kelebihan dia. Dia akan dengar, dia akan ikut. Macam persaudaraan kami terlampau apa kita cakap, dia ikut. Itu fahaman dah ada, senang untuk latih. Macam Rizwan Fauzi, 3 in 1. Satu, cerebral palsy. Pendengaran dia dari belakang tak dengar. Dan intellectual disability. 5 minit dia lupa, 5 minit lupa. So, kita kena ingatkan dia. So, sebagai jurulatih, kita akan sabar. Mula-mula banyak kesusahan. Sekarang dia expert, dah tahu dah. Apa saya nak buat, sign language, dia tahu dah. Raw talent, dah became Olympic champion is not easy. Bukan senang. Sebagai jurulatih, kena sabar. Kita work sebagai satu family, tolong satu sama lain, boleh bentuk satu champion. Hari ini, analisa yang dijalankan Jeganaden dan rakan jurulatih lain mendapati ada peningkatan prestasi ditunjukkan Rizwan berbanding sebelum ini. Proses ini akan berulang sehingga ke tarikh berangkat Rizwan ke ibu negara Jepun itu nanti. Memastikan prestasinya berada di kemuncak pada masa yang tepat, misi digalas Jeganaden. Sekarang ni. Posisi sekarang boleh. Air ke ayam. Air gas. Tengok, larian tadi bagus. Mental. Tidur, jangan lambat. Tokyo ni saya harapkan dia dapat medal lah. At least medal. Sebab pencabarnya muda-muda. 21, 22. So, umur Rizwan Fauzi 35. Saya tak bagi alasan lah. Tapi saya training, saya harap saya akan balik dengan medal lah. Tapi tak janji medal apa lah. Harap-harap hari itu dia betul-betul dia buatlah. Jangan takut. Satu kelemahan dia, dia masuk ni, Rio tu dia masuk, dia keluar balik. Dia lalu coach takut. Saya pam pagi. Ni muka kan. Ni anak saya. Masalah tanya apa pasal? Ni anak saya tahu macam mana bangunkan dia. Sebagi tahu dia jangan pandang kiri kanan, coach akan tunggu dekat garisan penamat. So kali ini pun haraplah all God's willing. Kita boleh train, dia yang menentukan. Atlet elit seperti Rizwan merupakan sebahagian ekosistem program Podium Para yang diuruskan Majlis Sukan Negara. Sasaran program ini hanya satu, memastikan atlet di bawahnya seperti Rizwan menakluk podium di kejohanan tumpuan.
31 perlawanan tanpa kalah. Itu rekod yang dipegang Chia Lek Hau, anak didik jurulatih badminton para kebangsaan Datuk Rashid Siddiq. 18 tahun menanti, masa untuk Lek Hau mempamerkan aksi di pentas Paralimpik semakin hampir. Memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti menjadi keutamaannya dalam latihan fasa akhir ini. 2 tahun lepas permainan saya memang sangat teruk kerana saya sudah stop berlatih lah. Stop berlatih semasa tu saya pergi bekerja. Badan saya, keberatan saya memang sangat berat, sangat tak fit lah masa itu. Lagipun permainan saya tu kebanyakan seperti main double. Sekarang permainan single ni, perseorangan dah lain dah, tak seperti dulu. Sekarang kita nak akan bukakan game dulu, cari four corner semua tu. So Coach Rashid tu pun asyik remind saya lah. Dia asyik bagi tahu saya tu, you harus main macam tu. Kelebihan dia adalah sebelum tu dia dah bercampur main dengan pemain-pemain yang normal sewaktu dia kecil. Kan, sewaktu dia kecil dah bercampur dengan pemain-pemain yang normal. So dekat situ dia punya game automatically dah memang ada satu standard. So bila dia beralih ke para punya kategori, jadi lebih senang. Dekat situ memang pada pandangan saya memang satu kelebihan untuk dia lah. Antara pencapaian terbaik Lek Hau adalah juara 11 kali kejohanan badminton para dunia selain beberapa kali mengungguli sukan para Asia. Konsistensi ini menerbitkan keyakinan tinggi yang dia mampu menyinar di pentas Tokyo 2020. Lebih-lebih lagi, ini mungkin tamasya Paralimpik pertama dan terakhir disertainya dek faktor usia. Tengok keadaan sekarang, saya memang target emas lah. Saya betul-betul mau menang di Sukan Paralimpik ni. Konsistensi saya, permainan di gelanggang saya sekarang, memang saya boleh masuk sampai ke final kalau tak ada apa-apa kecederaan, tak ada apa-apa yang bad luck kepada saya lah. Target saya memang nak menang Sukan Paralimpik ni. Untuk menjadi seorang atlet berprestasi tinggi, diet yang bersesuaian perlu menjadi rutin. Nutrisi yang bertepatan dengan kehendak fizikal seseorang atlet itu berbeza-beza. Diet ini digelar pemakanan prestasi. Semuanya bermula di sini, di dapur unit perkhidmatan makanan Majlis Sukan Negara. 3 kali sehari, petugas-petugas di sini sibuk menyiapkan beraneka juadah yang membolehkan seseorang atlet membuat pilihan berdasarkan keperluan dietari mereka. Menyediakan makanan bagi ratusan atlet seliaan MSN bukan suatu tugas mudah. Secara hariannya untuk kami buat sajian untuk 150 hingga 200 pack atlet yang makan sini. Kami gunakan bahan mentah seperti ayam, daging, ikan dan makanan laut lah. So di mana secara puratanya setiap hari ayam tu kita gunakan lebih kurang 50 hingga 60 kilogram untuk 2 kali waktu makan malam, waktu makan tengah hari dan juga makan sarapannya sarapan pagi. So daging juga lebih kurang 30 kilogram untuk ketiga-tiga waktu makan utama dia lah. So di samping itu kalau jika ada penambahan daripada atlet ataupun majlis, kami akan tambahlah kuantiti sajian bahan mentah itu sendiri. Ahmad Fuad Muhammad Yassin, Chef Eksekutif Unit Perkhidmatan Makanan Majlis Sukan Negara. Dia bertanggungjawab memastikan kelancaran penyediaan sajian di sini berdasarkan keperluan semasa. Selain itu, Fuad juga perlu memantau menu yang dihidang agar menepati nutrisi yang ditetapkan bersama Institut Sukan Negara.
pada dasarnya menu dan menu sajian yang kami sediakan di sini tak jauh beza pun dengan menu di luar. Cuma yang apa istimewanya menu kat sini, apa yang lainnya menu di sini adalah menu tu kami dah ubah sesuai dari segi kandungan resepi dia, kandungan tu yang ada dalam tu, dan juga kami amalkan teknik masakan yang sihat lah. Yang sihat seperti bakar, steam, rebus, semua, grill. So benda-benda ni semua merupakan keperluan utama lah setiap atlet untuk memastikan persembahan mereka di kejohanan sukan tu terjamin lah, tercapai lah apa yang mereka perlukan. Diet yang bersesuaian digabung bersama latihan angkatan berat merupakan kelaziman bagi atlet yang memerlukan kekuatan fizikal dalam sukan diwakili. Itu jugalah wadah yang diguna Ziad Zulkifli, pemenang pingat emas dalam kategori F20 acara lontar peluru Rio 2016. Selain memperbaiki teknik lontaran, Ziad juga perlu memastikan ototnya terus kuat untuk mencapai keupayaan maksimum. Atlet Paralimpik negara terbaik Anugerah Sukan Negara 2013 ini mahu memastikan emas Tokyo 2020 dapat diraihnya nanti. Biarpun banyak kejayaan dikecapi Ziad, ada sesuatu yang masih mahu dibuktikannya. Saya dapat kecaman daripada media sosial, daripada netizen. Teruk dia kata, bolehlah masuk Paralimpik, boleh menang. Dia tak tahu saya dah korban segila-gila, saya tak pernah saya rasa itu adalah neraka, saya tak pernah. Diorang boleh cakap macam tu, ni bolehlah menang. Sebab Paralimpik boleh menang pingat emas, boleh dapat imbuhan sampai 1 juta apa semua. Saya masa tu tercabar sebagai seorang OKU, saya sangat tercabar. Hati saya ni macam sakit ke. Kenapa orang cakap macam tu? Saya punya usaha, tengoklah usaha saya sikit pun tak pun jagalah cakapan tu dekat media sosial tu, jagalah kalau boleh. Kecaman yang diterima daripada sesetengah pihak bagai pembakar semangat buat Ziad. Bagi menutup mulut mereka, Ziad sekali lagi membuktikan keupayaannya, kali ini di Kejohanan Olahraga Paradunia 2017 di London. Dia memecahkan rekod dunianya sendiri dan memenangi emas selepas mencatatkan lontaran sejauh 17.29 meter. Happy lah, sangat happy lah terpecah. Lepas tu kita pergi SEA Games lah. SEA Games normal. Saya pergi SEA Games normal, saya perform lagi. Saya cuba buat yang terbaik lah. Orang kata Paralimpik boleh menang, kenapa Able tak boleh menang? Saya pergi Able lah. Saya fight diri saya, kata Able saya cuba. Saya dapat masa tu bawa baling 17.15. Saya dapat bawa balik pingat Ganser. So, saya membuktikan diri saya sebagai seorang OKU, saya boleh bersaing dengan normalnya atlet. So, itu tak mustahil kan. Baru saya tak nampak ada kata-kata negatif tu lagi lah datang. Mula-mula memang agak kita beremosi. Macam saya, kategori saya ni memang beremosi. Sangat macam senang kecil hati. Dah. 3 bulan terpisah daripada keluarga menjadi satu lagi cabaran yang terpaksa dihadapi atlet seperti Ziad. Ia bukan mudah, namun itu satu-satunya jalan yang ada untuk Ziad mengekalkan prestasi kecemerlangan seperti yang diraih 5 tahun lalu di Rio 2016. Apa yang mampu diharapkan Ziad hanya doa daripada insan tersayang untuk mengiringi usahanya menerusi latihan intensif yang dilalui saban hari. Usai latihan, atlet yang menjalani latihan berasaskan kuarantin di MSN akan bertumpu di Dewan Makan ini untuk menikmati hidangan setelah gigih berlatih. Ini menu harian Ziad, menu seorang juara. Sandwich berisi kepingan ayam, keju dan daun salad. Gabungan diet, latihan teknikal serta latihan angkatan berat yang dilalui Ziad diharap dapat membantu memantapkan persediaannya menghadapi Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Saya tak boleh cakap saya
100% tapi 99. Alhamdulillah saya dah ready untuk pergi ke Tokyo. Kita buat kejutan. 99 lah. Saya tak kata 100% tapi 99 lah. Sebab Detol pun 99 mudah hukuman. Saya 99 lah. Yakin saya akan bawa balik dan buat kejutan lah pergi ke Tokyo. 100% nanti kata kita terlampau ni, tapi saya dah buat training saya 110%. Ziad antara atlet harapan negara untuk merangkul emas di Jepun nanti. Masa depan tidak pasti. Apa yang dapat dikendali cuma persiapan fizikal dan mental diri. Selagi tiada aral melintang, selagi itu Ziad akan mara ke depan. Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang tertunda setahun baru melabuhkan tirainya 8 Ogos lalu. Dua pingat dimenangi kontingen negara, masing-masing dalam acara badminton dan basikal track. Pasangan beregu negara Aaron Chia Teng Fong dan Soh Wo Yik menghadiahkan pingat gangsa selepas menewaskan beregu Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dengan mata 17-21, 21-17, 21-14. Ia pencapaian di luar dugaan buat pasangan muda ini. Apatah lagi, sebelum ini mereka hanya berada di kedudukan ke-8 dalam ranking dunia. Memang bila kita menang tu medal, memang kita pun rasa macam apa yang kita work hard, apa yang kita sudah macam bagi, itu barang worth it lah. Macam Olimpik soal tunda 1 tahun, semua kita ada lebih banyak masa untuk pergi prepare. Tapi pada masa itu kita pun ada banyak masa dengan family. Memang macam how to say, like macam tak banyak masa dengan family lah. So kita menang medal dekat Olimpik memang pun at least dekat sana kita boleh rasa at least apa yang kita sudah macam wasted atau sudah work hard punya barang semua macam worth lah. Kita pun rasa itu pressure dalam pandemik ini, dan memang semua rakyat Malaysia pun rasa susah, dan saya memang bertarung di gelanggang. Saya memang rasa kita fight, kita nak bagi rakyat Malaysia tengok walaupun pandemik ini sangat susah, tapi kita nak, itu apa yang kita pamerkan di bronze medal match itu, kita kena lead semua. Itu yang situation sangat susah, dan kita macam mana kembali dengan spirit kita. Dan saya rasa kita, apa yang kita pamerkan itu never give up lah. Apa pandemik sekarang yang di Malaysia, dan saya harap semua rakyat Malaysia dapat rasa dan lebih mental kena lebih kuat dan jangan give up walaupun susah lah kat pandemik ini. Jago basikal track negara Dato' Azizul Hasni Awang berjaya menghadiahkan pingat perak buat negara pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas cemerlang menduduki tempat kedua dalam final acara kirin di Velodrome Izu hari ini. Seluruh rakyat Malaysia menantikan aksi final ini sambil mendoakan kejayaan Dato' Azizul Hasni. Sebaik perlumbaan dimulakan, Dato' Azizul Hasni memilih untuk mengikori rapat pelumba di hadapan. Namun masuk 3 pusingan terakhir, Jason Kenny membuat kejutan dengan jauh meninggalkan pelumba lain. Dato' Azizul Hasni yang masih berada dalam kelompok 5 pelumba terpaksa kekal dengan strategi yang sudah diatur. Dan pencaturan itu berhasil apabila Dato' Azizul Hasni berjaya mengekalkan kelajuan dan hanjutan untuk memenangi pingat perak, manakala Harry Lefferson berpuas hati dengan gangsa. Jason Kenny memenangi emas selepas terlebih dahulu melintasi garisan penamat dengan kelebihan 0.763 saat. Namun pencapaian yang diraih Dato' Azizul Hasni di Olimpik Tokyo 2020 tetap membanggakan seluruh rakyat Malaysia apabila berjaya memperbaiki pencapaian pingat gangsa yang dibenangi pada Sukan Olimpik Rio 2016. Kejayaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang meraih perak pada hari penutup tamasya memberikan pingat kedua kepada kontingen negara.
sekaligus menjadi cenderahati bermakna buat seluruh rakyat yang sedang gusar mengharungi pandemik COVID-19. It's a good performance lah bagi saya. Saya walaupun pada awalnya masa saya baru lepas habis lumba itu saya sedih dan kecewa lah. Sebab memang saya ke sana all that 5 years preparation tu memang untuk menang pingat emas untuk negara lah kan. Saya pun sendiri menggalas harapan untuk membawa pulang pingat emas pertama negara kan. Tapi lepas saya dah sit down, relax, saya cuba buat rumusan, kita pun istighfar banyak apa semua. Then saya sedar lah sepatutnya I should be happy. I should be happy with that performance. Dan saya kalah pun bukan saya tak mampu untuk menang. Yelah, benda yang berlaku, saya accept benda tu sebagai qada dan qadar lah. Dah memang ketentuan Allah SWT yang dia tahu better daripada kita kan. Jadi saya accept benda tu dengan hati yang terbuka lah. Of course saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia kerana mereka memberi sokongan. Memang positif, memang menaikkan semangat perjuangan saya lah. Jadi saya rasa berbangga walaupun pingat perak, tapi saya tengok ramai yang cakap pingat perak ini adalah emas bagi kami. Itu bagi saya cukup gembira dan bangga lah. Menginjak usia 33 tahun, misi menggapai emas yang ditetapkan sendiri Azizul tidak akan padam. Apatah lagi, Paris 2024 akan tiba hanya 3 tahun sahaja lagi. Of course, perancangan awalnya macam tu, saya kau boleh nak pergi ke Paris as my last Olympic, okay? Waktu itu dah 36 years old dan saya tak nampak benda tu sebagai sesuatu yang mustahil sebab Sir Chris Howe sendiri pun waktu dia last Olympic dia di London, umur dia pun 36 tahun. So exactly will be the same like him. Dan bagi saya sendiri, saya tahu diri saya jaga disiplin saya daripada dulu sampai sekarang. Pemakanan saya jaga, waktu rehat saya jaga. Jadi saya tak tengok benda itu sebagai satu halangan lah untuk saya pergi ke Paris. Cumanya kita tak tahu apa yang berlaku di waktu hadapan lah, kerana semua di dalam kuasa Allah kan, dan Allah yang kontrol semua. Sekarang pun saya duduk kuarantin pun, lepas sampai sehari lepas, hari ni saya dah start workout lah kan, to make sure that saya boleh maintain that fitness semua lah. Dan kalau tengok pun dulu masa saya balik daripada Olimpik Rio pun, lepas balik tu pun saya terus start balik saya punya exercise. Wife saya macam bising lah, apa ni, cuti lah seminggu ke apa kan. Tapi for me, I cannot. Sebab ianya bukan saja misi peribadi, tapi ianya adalah misi negara juga. Jadi penting lah, tanggungjawab tu besar. Saya kena always stay sharp, stay healthy, stay fit semua. Kena jaga semua tu lah. Sebab yelah, ini pun nak pergi ke Paris pun is going to be my last Olympic, dan 3 more years kan. So saya akan make sure bagi all out lah untuk this time, dengan harapan kita dapat membutirkan pingat emas lah this time, insyaAllah. Mereka wakil dan harapan kita. Berlatih tanpa mengenal penat, lelah dan putus asa. Kudrat yang ada akan dikerah sebaik mungkin, memastikan kaki mampu menginjak ke podium tertinggi dan tangan menggenggam emas yang diimpi. Semua ini demi cinta kepada sebuah negara. Semua ini demi Malaysia. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdepan dengan agenda dunia. Kita masih di sini, cekal utuh berdiri bersama.